Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad tanhallu bihil uqad wa tanfarju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati dan saya kasih sekalian, alhamdulillah, marilah sesama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan masa, masih lagi Allah berikan kekuatan kepada kita. Allah masih lagi memelihara kita dan diberikan kesihatan yang baik kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, dengan rahmat yang Allah limpahkan pada kita yang begitu banyak, maka sewajarnya lah kita menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dalam sesi kuliah pada kali ini kita akan terus sambung pengajian kita masih lagi dalam bab beriman pada adanya malaikat. Buku rujukannya iaitu Mustika Hadis jilid pertama. Dan insya-Allah pada tengah hari ini, pada sesi ini kita akan bincangkan berkenaan dengan makna berselawat dan juga maksud dan tujuan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sesi yang telah lalu, kita telah bincangkan dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada malaikat, ataupun Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan para malaikat supaya melihat dan mencari siapakah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan akan menyampaikan selawat tersebut kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahawa si fulan bin si fulan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berselawat kepadanya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukanlah satu perkara yang susah. Bukanlah satu perkara yang memberatkan di bibir kita. Tetapi oleh kerana ketidakbiasaan kita mengucapkan kalimah tersebut, ianya menjadi berat kepada kita. Sekiranya kita meringankan bibir, lidah kita, lisan kita untuk menyebutkannya, maka ianya menjadi mudah kepada kita. Walaupun panjang selawat tersebut. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Yang pendeknya ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Barang siapa yang selawat kepadaku satu kali, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah berselawat kepadanya 10 kali. Man shalla alayya marratan sallallahu alaiha ashra.
barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali dengan menyebutkan kalimah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun kalimah yang panjangnya seperti mana saya baca pada awal permulaan kuliah tadi, maka Allah Subhanahu wa taala berselawat kepadanya 10 kali. Inilah kelebihan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa membasahi lidah kita dengan menyebutkan kalimah selawat ini. Baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, apa makna selawat itu? Disebutkan makna berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah berdoa. Apa maksud berdoa? Yakni memohon, memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melimpahkan kerahmatan. Allah melimpahkan kerahmatan kepada siapa? Para nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menambahkan kemuliaan baginda, kehormatan dan kepujian kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna selawat tuan-tuan. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah limpahkan kerahmatan, Allah tambahkan kemuliaan, Allah tambahkan kepujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Apa tujuan kita berselawat? Maksud dan tujuan disuruh kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ialah yang pertama, kita tahu ianya merupakan satu ibadah. Satu ibadah tuan-tuan, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini satu ibadah. Apabila sebut ibadah, ia akan dapat pahala. Pahala-pahala ni satu benda yang kita tak nampak di dunia. Kita akan dapat tahu bila? Apabila kita memasuki alam barzakh, alam akhirat, barulah kita mengerti apakah itu pahala yang dapat membantu kita di sana nanti. Yang pertama, tujuan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Patuh kepada perintah Allah. Dah kata kamu orang beriman kepada Allah. Dah kata kamu orang yang beriman kepada Rasulullah. Kenapa tidak patuh? Tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah kita mengaku kita beriman kepada Allah. Kita mengaku beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita dikatakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat ini kerana mematuhi perintah Allah. Tuan-tuan menyebut selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan tuan-tuan, puan-puan semua mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan jelas dalam Suratul Ahzab ayat 56 yang memerintahkan orang-orang yang beriman berselawat dan bertaslim kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini arahan Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya berselawat kepada Nabi dan beri salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah sebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Setiap hari Jumaat kita mendengar kalimah ini disebutkan oleh imam. Disebutkan oleh imam
pada khutbah yang kedua. Disebutkan oleh imam pada khutbah yang pertama. Ya. Pada khutbah yang pertama. Yakni Allah perintahkan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya berselawat ke atas Nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, siapa orang beriman? Kita semua. Saya, tuan-tuan, puan-puan, semuanya beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, supaya sallu alaihi, selawatlah kamu ke atasnya dan berilah salam sebagai salam yang sejahtera kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kenapa kita disuruh berselawat? Yang pertama, kerana ianya merupakan perintah arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wajib, tuan-tuan. Ya, wajib. Bahkan selawat ini dimasukkan dalam rukun solat. Dan sembahyang kita kalau tidak baca selawat ke atas Nabi, maka sembahyang kita tidak sah. Ya. Mahu tidak mahu, orang yang melaksanakan ibadah solat sudah tentu dianya mengucap selawat ke atas Nabi sebanyak 17 kali satu hari satu malam. Bahkan lebih sekiranya dia melaksanakan ibadah-ibadah solat sunat yang lain. Yang kedua, tuan-tuan, menunaikan maksud yang terkandung pada sepotong ayat dari surah Al-Qasas ayat 77. Menunaikan maksud yang disebutkan oleh ayat 77 dalam surah Al-Qasas, yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melakukan kebaikan dan kemurahan sebagai menghargai dan mensyukuri nikmat ihsan pengurniaannya kepada kita. Ya, sebagai tanda kita bersyukur. Sebagai tanda kita menghargai nikmat ihsan, nikmat belas kasihan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan sememang maklum bahawa sebahagian yang terbesar daripadanya ialah nikmat ihsannya Allah SWT mengurniakan kepada kita seorang Rasul yang teragung. Nikmat ihsan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, di samping nikmat yang besar Islam itu, Allah bagi kepada kita seorang Rasul yang terulum, seorang Rasul yang teragung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayatnya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi Allah bagi kepada kita, Allah buat baik kepada kita dengan ihsannya, dihantar kepada kita umat akhir zaman ini seorang Rasul yang menyeru manusia supaya meninggalkan kegelapan menuju kepada cahaya, meninggalkan perkara yang zulumat dan kembali kepada nur cahaya, meninggalkan kejahilan menuju kepada kejayaan, menuju kepada beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, adab kita
sebagai seorang Muslim, apabila orang buat baik kepada kita, maka hendaklah kita membalas kebaikan tersebut. Nabi mengajar kita, mendidik kita agar kita menjadi seorang hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak berdosa kepada Allah, agar kita selamat di dunia dan juga kita selamat di hari akhirat. Maka sudah tentu kita kena buat baik kepada Nabi dengan cara mengucapkan selawat. Kalau bukan dengan Nabi, sudah tentu kita paling tidak kita ucapkan terima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita, orang yang bantu kita. Ini adab kita. Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita hendaklah berbuat baik kepada Nabi, yakni mengamalkan segala apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laksanakan sunnah-sunnahnya dan meninggalkan perkara yang ditegah oleh Nabi kita daripada melakukannya, dan kita hendaklah berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tujuan kita bersalawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni mengenang budi dan jasa baik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak putus-putus sekalipun baginda sallallahu alaihi wasallam telah wafat dan berada di alam barzakh, sebagaimana sabdanya sallallahu alaihi wasallam pada hadis Ibn Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar yang bererti, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar bermaksud, hidupku adalah kebaikan kepada kamu dan wafatku juga adalah kebaikan kepada kamu, kerana segala amal kamu sentiasa dibentangkan kepadaku. Maka apa saja amal yang aku dapati baik, aku ucapkan Alhamdulillah. Dan apa saja amal kamu yang aku dapati jahat, aku memohon keampunan Allah untuk kamu. Ya Allah, tuan-tuan, hebat ya. Baiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi telah wafat, meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu, tuan-tuan, Nabi sebutkan, setiap amal yang kita lakukan, sama ada baiknya, amal jahatnya, akan dibentangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat kepada Nabi akan dibentangkan. Kita buat baik amal lain pun akan dibentangkan juga. Sama ada amal baik ataupun jahat turut dibentangkan di hadapan Nabi. Dan Nabi sebutkan bagi umatnya yang melakukan amal jahat tadi, dia mohon keampunan kepada Allah Subhanahu taala untuk kita. Bagi umatnya yang melakukan amal yang baik, maka Nabi berbangga dan mengucapkan Alhamdulillah. Baik tak, tuan-tuan? Baik. Nabi kita ni baik, sayang kepada umatnya. Cuma kita ni manusia, tuan-tuan, yang memiliki perasaan sombong, bongkak, angkuh dengan kedudukan kita. Tak mahu, tuan-tuan, kedekutnya kita. Selawat kepada Nabi pun payah, tuan-tuan. Nak sebut, susah. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam amat sayang kepada umatnya. Sayangnya Nabi kita, tuan-tuan. Yang keempat, tujuan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana disebutkan dalam kitab ini, mengamalkan kehendak hadis yang bermaksud seperti berikut. Maksud hadis, sesiapa yang menerima budi orang,
sesiapa yang menerima budi orang, sama ada yang berupa harta benda, ilmu pengetahuan ataupun perkara-perkara lain, maka orang yang menerima budi itu sudah tentu disuruh membalasnya dengan sebarang yang ada padanya. Ya, ni Nabi sebutkan dalam hadisnya, orang yang menerima kebaikan daripada orang lain, sama ada berupa harta benda, ya, orang bagi sedekah kepada kita, ilmu pengetahuan, orang menyampaikan ilmu kepada kita, ataupun perkara-perkara lain, ya, buah fikiran dan sebagainya, maka disuruh kepada kita membalasnya dengan sebarang yang ada pada kita. Paling-paling tidak, tuan-tuan, orang beri sesuatu kepada kita, orang beri cadangan yang baik kepada kita, orang yang sedekahkan hartanya kepada kita, sepatutnya kita kena, paling tidak kita kena ucapkan terima kasih. Paling tidak kita berdoa untuk orang yang berbuat budi itu, seberapa banyak yang ia fikir berpadanan dengan budi orang yang ia terima. Ya. Jadi berapa banyak, ya, biar padan lah orang kata. Biar padan apa yang kita terima tadi daripada orang yang berbudi kepada kita, kita ucapkan biarlah berpadanan. Ya. Jadi kalau kita lihat Nabi ni, tuan-tuan, ya, banyak jasa dia, ya, mempertahankan agama Islam, menyebarkan dakwah, mengajak manusia ke arah beriman pada Allah. Nabi sanggup, ya, badannya dilempar, Nabi sanggup badannya dibaling, Nabi sanggup mukanya diludah, dicaci hamun dan sebagainya. Kenapa? Kerana Nabi sayang kepada umatnya. Jadi kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kena ucap terima kasih banyak-banyak pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyak berselawat, tuan-tuan. Bukan hanya yang menjadi wajib dalam solat saja, bahkan di luar solat pun kita seringkan, ya, sentiasakan lidah kita menjemput berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak berbuat demikian, mana orang yang tidak mengucapkan terima kasih pada orang yang memberi sesuatu kepadanya itu, maka disebutkan orang itu adalah orang yang kufur nikmat. Ya, orang yang kufur nikmat, orang yang tidak ucap terima kasih kepada orang yang beri barangan kepada dia, beri pula dengan cara percuma, tuan-tuan, ya, bukan minta dibayar, bukan ada harganya, maka kita dikatakan orang yang kufur nikmat, orang yang tidak mengenal budi. Ya, orang yang tidak mengenal budi, orang yang tidak mengenal budi. Jadi berat kita, tuan-tuan, ya, berat kita. Nabi dah sampaikan Islam kepada kita, satu agama yang betul, yang selamat di dunia dan di hari akhirat. Kita tak mengenal budi, kita tidak berterima kasih. Yang kedua, hadis daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Tirmizi menyatakan bahawa sesiapa yang menerima budi orang lalu ia setelah tidak berdaya hendak membalasnya, berkata kepada yang berbuat budi itu, Tuhan jualah yang membalasmu dengan kebaikan di dunia dan akhirat. Berarti ia telah membalas budi itu dengan
sepenuhnya. Jadi kalaulah kita tidak ada apa-apa tuan-tuan nak balas kepada dia, maka kita kata Allah jualah yang membalas kepada Tuhan. Yang ketiga, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Daud yang menyatakan bahawa sesiapa yang tidak bersyukurkan dengan tidak mengenangkan budi yang dibuat orang kepadanya, ini orang yang tidak mengenang budi ini Nabi sebutkan, sesiapa yang tidak syukurkan dan tidak mengenang budi yang dibuat orang kepadanya adalah orang yang tidak menghargai dan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang terima sesuatu daripada orang lain, seseolah Nabi kata seseolah orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang disebutkan sebagai kufur nikmat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, yang saya hormati sekalian, gunakanlah masa yang terluang kepada kita dengan kita memperbanyakkan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhirnya dalam sesi tazkirah yang ringkas ini, makna dan tujuan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertamanya kita berselawat itu merupakan satu penghargaan, penghormatan, pujian, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah limpahkan rahmatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kerana kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mematuhi perintah Allah yang menyuruh kita berselawat ke atas Nabi. Yang ketiga, sebagai menghargai jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan Islam kepada kita, yang dikatakan sebagai nikmat yang paling besar itu, maka sewajarnya lah kita memperbanyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak dikatakan kita ni orang yang bakhil, orang yang kedekut dan orang yang kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu tuan-tuan, luangkan masa kita untuk berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semestinya kita berada di atas sajadah untuk kita berselawat. Kita berada semasa memandu beradam kereta, semasa menunggang motosikal, boleh kita menyebutkan selawat ini. Semasa kita rehat di rumah, boleh kita menyebutkan kalimah selawat. Ianya tidak susah untuk disebut tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Paling mudah tuan-tuan, paling mudah untuk disebut, ringan di bibir kita. Oleh itu, ringan-ringankanlah bibir kita, basah-basahilah lidah kita dengan menyebut selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ianya memberi faedah yang besar kepada kita di hari akhirat nanti dalam bentuk ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang boleh menyelamatkan manusia, yang boleh menyelamatkan kita daripada kesengsaraan di hari akhirat nanti. Jadi mohon tuan-tuan sharekan kuliah ini kepada sahabat-sahabat di luar sana. Mana yang baik kita bantu, mana yang baik kita sampaikan. Moga kuliah ini memberi manfaat kepada semua. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang adalah kelemahan diri saya, insya-Allah. Kita akan sambung lagi pengajian kita pada kuliah yang akan datang dalam bab hukum berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.